الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dimuliakan Al-Fadil Imam, sidang hadirin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat lagi kita bersama meneruskan kuliah kita, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Kita masuk hadis yang ke-14. Betul. Alhamdulillah. Minggu lepas tak boleh pasal saya pergi mengaji daripada Jumaat sampai Isnin. Besok mengaji kami di hotel. Duduk hotel lah, tapi mana 2 hari lebih lagu tu. Ni 3-4 hari ni lebih lajak sikit pasal minggu tu, bulan depan kami tak boleh mengaji. Tak boleh buat pengajian kami yang guru takmir utara Balik, Kedah, Pening, Perak pasal PKP. Jadi dia cover untuk bulan 12 ni dia dah lajak sikit. Depa pun pening lah mengaji pun. Lama sangat. Kita pun alhamdulillah, jadi minggu ni kita dapat bersama kembali. InsyaAllah kita hadis yang ke-14. Apakah sebab kebinasaan seseorang? Boleh ya? Betul ya? Tengok kita boleh pergi mana insyaAllah. Ramai budak-budak kecil ni bukan boleh lama. Tapi kita nak kena tarik apa, nak kena main bukan senang nak main kan dengan anak-anak ni kan. Nak tarik macam orang dia pakai tarik benang dalam tepung. Macam mana nak jinakkan mereka dengan masjid sehingga mereka boleh seronok lah ni pasal kawasan lapang. Jadi sama-sama kita beriktikaf, nawaitul i'tikaf fi hazz majlillahi ta'ala. Apakah sebab kebinasaan seseorang? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاحق إلى شاحق ومن جهر إلى جهر فإن كان ذلك كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه فإن لم يكن له
أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه رواه البيهقي. Alhamdulillah. Jadi kita baca hadis ini. Jadi bukan semua orang sebenarnya boleh baca dengan lancar. Jadi kita perlukan latihan juga baca ni. Sebab tu kalau di sekolah dia ada maharatul qiraah. Tahun ni saya mengajar bahasa Arab tingkatan 1. Jadi antara perkara yang penting untuk silibus yang 1 ni kemahiran membaca. Kemahiran membaca penting. Lepas tu baru nak pergi kemahiran lain. Dia ada kemahiran mendengar, maharatul istima' mendengar. Jadi kalau dulu dia ada pelajaran namanya imla'. Kalau di sekolah agama biasanya lah ni tak berapa nak bercadar dah. Maksudnya tak ada terus dah apa kan. Dia sebut maharatul kitabah, tapi imla' pun tak berapa nak ada kurang. Jadi dengar guru baca, anak-anak murid dia akan tulis mengikut apa yang didengar daripada gurunya. Jadi lepas tu habis tengok balik betul ke tak. Dia ada maharatul istima', di situ maharatul istima', maharatul kitabah dan sebagainya yang ada. Kalau dulu ni ada kalau sekolah agama dulu ni depa ada peralihan sampai sekolah agama, peralihan ataupun persediaan. Sebelum nak masuk yang 1 tu lah ni tak ada, semua naik yang 1. Zaman saya dah terus masuk ke tingkatan 1. Sebelum ni tak masuk yang 1 tu dia ada persediaan, peralihan dulu. Waktu peralihan tu depa ajak baca bahasa dan sebagainya. Macam di universiti dia ada asasi ataupun orang panggil apa? Asasi ataupun orang panggil apa taklah. Sebelum masuk hak betul tu. Dia di sana dia ngajak bahasa yang asas betul lah. Baik, ini pun kita membaca juga. Sebab saya bukan semua orang boleh. Jadi walaupun kita belajar dalam setahun, tapi masih ada lagi yang baca kokak-kokak, baca sangkut-sangkut. Ini pun tadi pun sekolah kami buat interview untuk masuk buat juga dengan SOP, dengan jaga SOP, baca Quran, baca jawi, hafazan. Jadi wallahu alam, tapi yang mai kat saya tadi ni, yang lain tu tak tahulah. Dan kami yang ada ni ialah mungkin ialah berbezalah. Cuma yang mai yang nak minta tadi ni mungkin kita kata hak yang paling lemah sekali. 5 orang saya dan 5 orang yang cikgu dia paling lemah sekali mai kat saya. Baca tengok Quran tak boleh. Ingat kok uzur apakah? Rupanya tak reti baca. Darjah 6. Tak reti baca. Kalau tak reti baca kena ada huruf. Boleh. Try tengok. Al-qira'atu. Dia baca al-qira'atu. Jadi alif, lam, qaf, ra, alif, nun. Kena lagu tu pun boleh lah. Dia pun tak tahu langsung. Kan? Macam huruf jim tu dia tak sebut jim lah. Ja. Sebut ja. Kadang-kadang budak-budak ba, ta. Dia tak reti sebut alif, ba. Sebab dia pun belajar iqra apa semua ni kan, qiraati apa. Ada beberapa jenis lah kan. Dia terus kepada ba, ta, ja. Macam tu kah? Wallahu alam kita. Tapi satu perkara yang dia pun tak kenal huruf tu kadang tu. Sebenarnya tu setelah kita berbaris. Kita ada asalnya alif, ba, ta, kan macam tu. Dia pun tak boleh sebut dah lagu tu. Ma, mim, betul je. Memanglah kadang-kadang tu cepat membaca tapi dia tak kenal
Secara basic ni sebenarnya penting. Bukan kita kira nak kira membaca. Kalau kita boleh, dulu ni cerita saya dan Eja dulu, dan saya sebenarnya dan Muqaddam, sebelum terkenal macam-macam hak duk ada main lah ni kan, dan Muqaddam. Cuma saya pening sikit pasal mengaji Muqaddam tu. Kita duduk di Kedah, alif fathah ba, ba fathah ba, alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Lepas tu kami pindah pergi Selangor, depa eja macam lain. Pening sah. Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta. Jenuh kata, belajar lain. Boleh lah juga. Alhamdulillah lah. Yang tu itu sudut dan lah Muqaddam. Dulu walaupun mungkin lambat sikit, tapi bila boleh tu kemah. Bila boleh tu bacaan akan jadi kemah. Mai kok mana pun dia nampak, dia tahu asal dia lagu mana. Baik. Macam itulah sekarang pelajar-pelajar ataupun kita anak-anak kita sekarang ni, dia mengalami waktu yang mencabar. Tahapan lain ni online study. Saya apa ni nak kena pakai selalu. Bukan selesa pakai. Tapi pakai pasal apa? Kalau kata dia tak pakai, dia jadi macam ada satu tekanan. Dah mata kita kan menghadap komputer, menghadap handset. Bukan bagus. Kena gelap sikit pun semua. Ni kita tak apalah, kita dah berumur. Anak-anak tu lagu mana contoh duk menghadap. Daripada pagi sampai petang apa semua. Lepas tu tak kira hak itu hak mengaji, hak tak kira hak nak main game lagi, hak nak tengok macam-macam gitu. Habis. Jadi cepat masa kena pakai. Jadi 2-3 hari ni berasa macam nampak teruk kan ni kata. Sakit mata. Jadi kena pakai hak ni lah. Walaupun risau juga pakai ni pasal depa kata handsome lebih sikit. Pakai handsome. Handsome lah saya tu memang boleh kan. Jadi macam tu cerita dia kena pakai. Wah, kalau kita tengok silau mana, silau. Naik kereta kena pakai pasal silau kena jenuh kita duk tengok kereta depan kita lampu. Kena pakai. Jadi saya kena pakai kedai belajar pakai pergi selesa kan. Okey, baik. Itu zaman kita sekarang sangat mencabar. Jadi kita masuk kepada kita punya itu sikit mukadimah kan. Kita baca sebab pasal bacaan ni. Pasal apa kadang-kadang kita baca Quran yang hak ada bagi fathah, kasrah, dhamma, sukun pun duk salah lagi. Duk tadarus kan. Tara baris duk ada terang-tang tu fathah, baca kasrah lagi. Tambah tak ada baris. Aku dulu saya tak ada baris langsung. Baca lagu mana? Pasal apa? Ada baris sebab ada orang Arab sendiri pun baca salah. Salah baris. Kalau tak membawa kepada perubahan makna tak apa, tapi masalahnya membawa pada perubahan makna yang itu jadi masalah besar. Baik, kita tengok artinya hadis yang kita baca. Jadi satu latihan sebenarnya untuk kita baca walaupun kita tak faham. Sebenarnya kita melatih bacaan tu dia akan main sikit. Rajin je. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman. Maknanya bukan zaman tu lagi lah. Maknanya zaman akan datang lah. Maksudnya kita akhir zaman ni lah. Ke depan, masa depan. Ini Rasulullah cerita pasal masa depan, di mana orang yang beriman tidak akan menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain. Nak jaga, nak selamatkan agama dia. Pitang ni nampak tak selamat, pitang ni pula. Pitang ni tak boleh tunggu juga, pitang ni pula. Kadang-kadang tengok lari ni waktu apa? Orang kerja lah ni pun. Taklah kita kata sama lah, kita kata nak masuk dengan hadis ni. Dialah bila kita tengok macam ni, bila kita tengok kias dengan hadis ni, kita tengok lagi contohnya orang kerja. Saya pernah ditanya oleh anak murid saya, "Ustaz, macam mana? Saya lah ni bekerja, tak ada kerja lagi, tapi saya dapat kerja dan saya tengah kerja di satu kedai, yang kedai tu jual barang-barang macam-macam.
Tapi ada jual juga bir jenis arak. Macam mana kita? Macam mana? Boleh tak? Halal tak? Yang ambil tahulah, yang ada sikit asas agama. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, agak-agak aja macam mana? Nak selamatkan agama dia daripada rezekinya, pekerjaan dia, mata pencarian dia, kan, usaha dia, macam mana? Dia tanya. Dan lain-lain lagi lah. Jadi kadang-kadang kena lari daripada sini, duduk sini, nampaknya tak boleh pergi, lompat pergi sana pula. Nampaknya di sini pun tak boleh pergi juga. Nak selamatkan agama, kalau aku terus di sini, aku akan termakan ataupun terpengaruh dengan kawan-kawan yang duk ada sekali sepejabat dengan aku, yang boleh jadi kadang-kadang dia tu makan rasuah. Lambat payah. Depa pun duk suar-suar. Lah ni aku boleh tahan lagi. Contohnya kan macam itulah. Lah ni aku boleh tahan lagi. Satu masa aku pun terdesak nak pakai duit, belanja tak cukup, nak beli itu, nak beli ini, ataupun anak kue besar. Waktu tu terpaksa juga buat macam mana. Boleh jadi itu. Jadi berhenti. Ada orang yang berhenti kerja disebabkan apa? Disebabkan nak lari daripada dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu kerja. Termasuklah benda-benda yang lain nak pertahankan agama dia. Ada tempat yang kita bisa dengar dulu ni, kalau di kilang depa tak dibenarkan untuk keluar pergi sembahyang Jumaat. Bos bukan Islam. Jadi dia tak bagi. Pasal akan menjejaskan produktiviti dia, nak keluarkan barangan, nak pasarkan nega apa semua. Jadi dia akan rugi. Dia kata tak bagi keluar. Macam mana nak jaga agama dia? Dan sebagainya lah. Kita tengok sebenarnya dari sudut daripada satu sudut, bagi orang yang peduli kepada agama dia, nak jaga agama dia, nak jaga kefarduan yang Allah Ta'ala tetapkan pada diri dia, maka dia akan usaha untuk laksanakan kewajipan dia. Ada dia berhenti, dia pergi tangan lain, ataupun dia minta dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tak peduli, habis lagu tu lah. Habis sekali dengan agama-agama ni. Itu satu perkara yang boleh kita lihat. Jadi mencari yang halal itu adalah kewajipan ke atas setiap orang Muslim. Dan dari satu gua ke satu gua yang lain, tak ada lah sampai kita macam ni. Gua-gua yang lain ni maksudnya sangat dahsyat waktu itu, sampai kita nak kena berjaga-jaga sungguh. Dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemukaan Allah Ta'ala. Jadi dia kok mana nak cari belanja anak isteri, dia punya hak ni, nafkah apa semua, dia terpaksa untuk dia terima rasuah mungkin, atau dia dia guna cara dia ambil, dia mencuri, ataupun dia macam-macam lah cara supaya dia dapat survive, ataupun dia dapat cari belanja dalam hidup dia. Dulu ingat tak dulu ni, sampai tara, tapi tak berapa nak clear lah yang tu kan. Sampai ada dulu dia kata, macam mana pelacur, saya ni tak ada kerja lain dah, saya terpaksa melacurkan diri saya. Boleh tak lagu tu? Ada tu kan. Ada keluar fatwa, bukanlah fatwa kata boleh. Yang tu tak apa nak kena. Dibantah oleh para ulama. Teruk sangat ke orang Islam kita ni, ada ni, tak boleh ke? Zakat ada, baitul mal ada. Negara kita negara kaya. Kaya lah kalau digunakan betul-betul sumber yang ada. Mewah kita. Cuma bila mewah, kita nak kena berjaga-jaga. Kerana Rasulullah sangat risau umat dia dalam kemewahan. Baik, kemudian jadi dia akan cari sampai satu masa dalam satu hadis yang lain, dah depa tak peduli daripada mana harta yang depa dapat, sama ada halal ataupun haram, yang penting masuk perut, yang penting kenyang. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia
mengkehendaki. Apa siapa yang jadi macam ni? Pasal mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Ikuti kehendak isteri dan anak-anak. Anak-anak nak yang ni, isteri pun nak yang ni. Hak tu hak ni. Jadi kita tak cukup wang untuk belanja untuk memenuhi kehendak isteri dan anak-anak. Jadi kita pun terpaksalah cari dengan cara yang tak halal, dengan cara yang Allah Ta'ala tak redha, dengan cara yang Allah Ta'ala murka. Wala a'udzubillah min zalik. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak-anak, agak-agak entah kalau kata isteri ni minta apa selalunya? Mai ke tu? Mai. Pulut dakak. Pulut dakak entah tahu pulut dakak. Pulut dakak. Entah macam-macam gila. Tambah-tambah duk tengok artis yang duk peraga barang-barang kemas tu. Tengok kan liok terliok lah bini kita. Kita tak habis kan. Kita nampak tu tutup cepat. Jangan bagi bini tengok. Bini tengok habis jahanam kata jam. Jangan bagi tengok. Tengok. Besar nak. Jadi pakai kita pun syok lah. Kadang-kadang tu bukan taraf mana pun dia tunjuk iklan tu, dia tunjuk hal hebat-hebat. Kan tidak? Kalau tidak lah betul-betul lah kita ikut iklan tu, pakai sihat semua. Milo kan dulu iklan Milo. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Jadi Puak Sumit kata diulang berapa kali bila pergi ke dia kata, kalau lah betul-betul Milo tu bila makan jadi sihat dan kuat, maknanya tak ada orang di hospital tu. Tak ada orang di hospital tu. Jadi iklan. Itu dia. Tahu lah dia. Buat tak tahu sudah. Hero tak apa. Okey, anak-anak pun sama. Kalau ni apa dia? Harta yang paling berharga bagi depa. Handset dah. Saya pun hari ni habis banyak mana kat depa beli handset kan, nak study juga, nak apa nama kan. Sambil-sambil main game juga. Tak ada masalah semua zaman depa. Tapi macam mana kita nak kontrol? Bukan senang tuan-tuan. Kan? Bukan senang. Jadi kadang-kadang semacam handphone ni menjadi, kita kata, alat membidasakan seseorang pada hari ini. Pada hari kita ni handset ataupun telefon membinasakan kita, dunia kita, akhirat kita. Alik dengan tu, alik dengan Facebook, alik dengan WhatsApp, dengan cerita-cerita, movie yang ada dalam tu, sampai alik main masjid. Alik yang tu. Boleh kita belanjakan masa kita berjam-jam dengan handset, dengan sembang, dengan tengok cerita, tengok hak ni, tapi kita tak boleh nak bagi masa yang macam tu juga untuk kita main masjid, solat, untuk kita baca Quran, untuk kita dan sebagainya. Binasa. Dan kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya. Ada orang tua kehendak orang tuanya pula. Itu pasal ada orang tua yang macam-macam. Orang tua yang macam-macam, yang tak macam-macam tu baguslah. Kadang-kadang tak mau menyusah anak-anak. Pun tak tu, tapi ada yang susah sungguh. Menyusahkan anak-anak payah juga. Kita pun macam itulah. Kalau boleh kita ni, kalau kata saya sendirilah, kalau boleh kita tua besok ni tak mau menyusahkan, tak mau menyusah siapa. Mati pun mati, pilih tu senang kan. Minta lagu tu pula kan. Tak ada susah siapa. Dia waktu hidup dia pun tak menyusahkan orang, mati pun tak menyusahkan orang. Lagu tu. Ni ke hidup menyusahkan orang, mati pun menyusahkan orang. Kata Abu Talha tu kan. Tak maulah kita lagu tu kan. Susah tu pun benar. Kalau bisa tuan-tuan tengok cerita Tok Adi penggali kubur. Tengok macam-macam. Waktu duduk dunia hidup pun susahkan orang. Habis orang kena macam-macam dengan dia. Waktu mati pun payah. Allah Ta'ala nak tunjuk tu kadang-kadang. Pasal apa jenazah jadi berat sangat nak angkat kan.
Waktu nak mandi, waktu nak masuk dalam liang, habis dah masuk lagu tu pula cerita, macam-macam cerita yang kita boleh dengar. Wallahu a'lam bissawab. Saya sendiri tak pernah lah secara peribadi berdepan betul-betul, tapi orang yang pengalaman yang urus jenazah, banyak pengalaman yang mereka temui macam-macam jenis. Ada jenazah yang besar padat, tapi bila angkat, bila nak urus jadi mudah semua. Ada yang payah macam-macam, hak tu tak ada, hak ni tak ada. Kita nak jadi hidup pun kita tak menyusahkan orang, mati pun tak menyusahkan orang. Orang mudah, syok je nak urus kita. Besok pergi dengan mudah sekali. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak keluarganya, atau dari sebab, tak kira lah keluarganya itu maksudnya umum, atau dari sebab mengikut kehendak jirannya. Jiran duduk sebelah rumah, hai Mok ni, Mok, adik Mok, ambil lah. Mok tak mana tak dia, tapi kena baju. Kehendak jirannya. Jiran duduk sebelah rumah. Hari ni jiran main lori main hantar sopa, tengok segak, kita pun berkenan dia. Jadi belilah kita pun. Tambah ada lah ni skim. Dulu ada court payment. Lah ni saya court memut macam mana berbut gitu. Lah ni saya tak pasti, tak pernah ada lah ni ada gitu mah. Ada dah. Itu dah. Boleh beli, ambil balik, kemudian bayar bulan-bulan sikit-sikit. Kadang-kadang bayar sikit-sikit. Jadi kita pun nak beli juga. Tengok jiran beli, kita pun nak beli. Tengok kereta, orang beli kereta besar, kita pun nak beli kereta besar. Orang tengok rumah segak lawa, kita pun nak buat, nak renovate, nak beli, nak rumah-rumah lawa. Sedangkan di luar kemampuan kita. Itu yang akan menyebabkan kebinasaan. Kita berhutang, kita pinjam, mungkin kita curi, mungkin kalau rasuah. Ya. Sudah. Itu pasal. Ni pencuci tak bertauliah. Mana? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud perkataan engkau itu? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau ini? Iaitu kebinasaan seorang kerana mengikut kehendak isteri dan anaknya, atau orang tuanya, atau keluarganya, atau jirannya. Lalu Nabi SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupmu. Bini pun kata, aku susah duduk hidup dengan hang, tak boleh nak bagi macam-macam, hang lepas aku, hang cerai aku. Contoh, ada tak? Ada. Saya biasa saya ni macam mana ni ustaz? Bini saya suruh lepaskan dia sebab dia rasa susah lepas nikah. Kalau dalam khutbah nikah sebut, sebenarnya kalau kahwin ni sebenarnya dia akan memurahkan rezeki lagi kita sebenarnya. Kalau kena cara, kalau tak kena cara, dia akan menyempitkan rezeki kita. Yang kata luas rezeki ni macam-macam lah Allah Ta'ala nak bagi cara, macam-macam cara. Ini mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu dia terpaksa menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kita boleh tengok kadang-kadang ni dalam peringkat kita kata tak kira lah, daripada sekecil-kecilnya sampailah ke besar-besarnya. Nak sebut contoh pun kita tak payah contoh lah, tuan-tuan dulu fikir sendirilah dia berkata. Apatah lagi kalau dekat keluarga mungkin binasa, mungkin bahaya tentang keluarga dia. Tapi kalau peringkat masyarakat dia akan rosak. Kalau peringkat negeri akan rosak. Kalau peringkat negara yang akan rosak. Kalau dia pegang dunia, urus dunia akan rosak binasa. Sebut macam tu, selesai.
Bila tak ikut pelaturan dan peraturan dan panduan yang telah Allah Taala berikan kepada kita, panduannya melalui kitabullah dan juga sunnah Rasulnya. Keterangan pendek saja. Benar sekali sabda Rasulullah SAW ini, ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, namun kerana mengikuti kemahuan isteri, anak dan orang tua, keluarga atau jirannya, maka disanggup menceburkan diri ke dalam jurang kemaksiatan demi untuk memuaskan hati mereka. Ini orang panggil sayang isteri, sayang mak ayah, sayang keluarga dia, adik-adik dia, jirannya, tak kena pada tempatnya. Apapun kita mesti mengikut peraturan yang Allah Taala tetapkan supaya kita terselamat di dunia dan juga akhirat. Wallahu alam. Kita terus hadis yang ke-15. Bolehlah tak apa tu kan. Dua golongan penghuni neraka. Lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyaqun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimati al-bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah Taala jauhkan, hindarkan kita daripada termasuk daripada dua golongan ini. Amin. Keduanya belum pernah kulihat. Dua-dua ni aku tak tengok lagi, Nabi kata. Tapi Nabi sebut. Ini antara keistimewaan dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi. Maksudnya dia ada kuasa. Dia ada cambuk bagaikan ekor sapi ni orang panggil rotan, cemeti. Cemeti yang digunakan untuk memukul orang. Jadi kalau orang tak ikut arahan dia, piang dia bagi macam tu. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Perempuan pakai pakaian tapi bertelanjang. Mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Tengok, kalau kata boleh tengoklah yang ni, nak sebut pun kita tak wani, kalau sebut pun sebut. Biarlah kita tengok tu jadi pengajaran pada kita, dan tengok tu mudah-mudahan dan kita doakan mereka. Kalau kita tengok banyak ada yang jalan lengang-lenggok. Kalau kata dalam istilah orang panggil peragaan ataupun bidang fashion, yang orang panggil catwalk. Catwalk tu apa? Kucing berjalan. Cara kucing berjalan tu, macam mana kucing berjalan? Macam tu lah mereka berjalan, memperagakan baju, busana dan sebagainya. Orang pakai tengok baju, pakai tepuk lah, pakai syok lah.
Kalau cukup syarat dengan orang panggil apa busana muslimah, yang kadang-kadang muslimah pun kena tahu apa nak kena tu dia punya ni. Tak mana tak kena, tak syarat dia ataupun tak cukup. Dia bukan hanya sekadar tutup saja. Tapi dia ada lagi yang lain-lain, kan? Longgar, tak nampak bentuk badan, kan? Tak transparent dan sebagainya, kan? Bukan tutup rambut saja. Dia konsep tu untuk menutup aurat. Kalau untuk aurat lah, ni disebut apa, mereka berlenggang lenggok waktu berjalan. Waktu berjalan lengang-lenggok. Orang perempuan lah dia buat ni. Orang lelaki ada tak? Hak orang lelaki dia buat ni mengada. Lakon. Ada orang lelaki yang dia memang betul-betul lelaki, tapi saja seronok duk tengok orang, dia pun nak buat juga. Tu ada yang hak jenis, hak perempuan, hak lelaki dah tukar pergi jadi perempuan. Darai orang main kan. Darai ataupun pondan, ataupun hak yang dahsyat lagi, nak pergi tukar jadi orang perempuan. Bukan takat tukar daripada sudut fizik orang luaran ataupun dia punya gaya, tapi nak tukar sekadar hak alat tu pun nak tukar jadi perempuan juga. Yang tu laknat. Allah Ta'ala laknat orang yang macam tu. Jadi kita pun jadi satu ujian kepada kita, dan kita pun ambil pengajaran dan peringatan. Mengayun-ayunkan bau, ayun bau. Ini bila orang tengok dia jadi orang panggil apa? Terliur lagi, kan. Orang panggil akan mempengaruhi orang. Tambah orang lelaki. Orang lelaki yang sakit hati. Fi qulubihim maradun. Kepala mereka sanggul. Sebab tu kita baca dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani. Banyak ayat Quran dimula dengan lelaki, tapi tidak bagi untuk ayat penzina. Dia mula dengan Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma bi'atal jaldah, kan. Penzina perempuan dan penzina lelaki dalam Al-Quran kadang-kadang disebut macam tu. Sebab kadang-kadang dia ada sebab. Pasal orang perempuan penyebab kepada penzinaan dengan pakaiannya yang mencolok mata. Bukan menjolok, kan, mencolok mata. Dia tak? Dengan dia punya pakaian dia, dengan make up dia, dengan bahunya disebut di sini, dengan lenggang-lenggoknya dan sebagainya. Yang tu yang bahaya. Dia puncak. Tapi lah ni pakai tutup belakang. Hak pakai tudung pun pakai tutup buka, hak tak pakai pun tutup. Jadi di situ dah selamat dah orang tu. Kita pun. Tu pun kadang-kadang tak boleh tak. Mata segak noh. Mata tu nampak mata pun nampak tak apa dah. Segak agak-agak lagu mana kalau dia buka emas ni, kan. Tak apa kalau segak buka emas tengok tu dia. Pengsan. Kan. Baik. Kemudian kepala mereka sangkul di atas kepala mereka bagaikan bonggol ponok unta yang condong. Jadi kita tengok tengok unta yang ada bonggol itu. Tak payah tengok unta, kalau sini tengok jalan sudah ada bonggol. Macam tu. Dia ada naik itu berjawab orang apa rambut dia buat bonggol. Mengapa? Sanggul kita. Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau harumnya. Tu dia satu, tak masuk syurga. Tak masuk satu hal lah. Cium tak boleh. Cium bau syurga pun tak boleh. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Dalam hadis yang lain menyebut 500 tahun perjalanan. Ada tak dalam syarah keterangan disebut? Tak ada disebut di sini, tapi dia sebut 500 tahun perjalanan dalam satu riwayat yang lain. Jauh boleh bau syurga ni. Tapi ada manusia yang tak boleh cium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi masuk syurga.
dua golongan ini. Yang pertama, yang penguasa, yang dia punya kuasa, dia gunakan kekuasaan dia tu untuk memuaskan ataupun untuk mencapai apa yang dia nak, kepentingan dirinya. Yang kedua, orang perempuan yang nak menjaga. Jadi tuan-tuan, kita ni kita ni selamat, kita bukan perempuan, kita lelaki. Tapi ingat tuan-tuan, di bawah kita yang ada isteri, yang ada anak, yang ada cucu dan sebagainya tu juga merupakan tanggungjawab kita untuk kita tegur mereka, untuk kita beri kefahaman agama kepada mereka. Takut-takut besok ni Tok Wan nak masuk syurga, Pak nak masuk syurga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak isteri yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala pun sepasal itu pun kita nak kena jaga. Macam mana pun usahalah kita beri pendidikan yang sempurna. Yang inilah yang kalau kata saya sendiri, kalau kata akad nikah kena habaq dulu. Awal-awal tu akad nikah tu pesan kat kat pengantin. Khutbah nikah atau pesan tu pesan cari ilmu, takwa, mudah. Jadi macam tadi ni ada seorang Imam Abah ni ada tak ada esok saya hari ni kemarin pun ada. Jadi ialah biasanya pengantin lelaki nak akad nikah tu ketat kiamat kan. Jadi kita pun tak apa, jadi kita pun kenalah nak kena psikologi pun, nak bagi depa tenang pun semua kan. Boleh akad sekali tu alhamdulillah, tak payah mana apa punya aku terima nikahnya selesai sekali, kebanyakannya sekali lah. Kecuali kalau Tok Imam tanya sampai sejam, mampu jenuh jawab kan. Tadi ni saya pergi sekolah, sembang-sembang pasal ni, dia kata ada kawan tu kata taman dia, di taman dia tu, taman dia kan taman dekat-dekat dia tu, kata Tok Imam geram dekat kawan apa nama pak hak perempuan tu, dia hentam dekat bakal menantu ni, dia tanya apa sejam. Kita hak tak gambar kawan dia kata jenuh tunggu bila nak habis akad nikah. Tak selesai lagi ni, dia ceramah lagi pula dah. Majlis akad nikah jadi majlis ceramah. Lepas tu kawan saya yang hak duk takat gambar nawan, aku takat ni yalah, tak pi dah rumah, tak larah letih dia dengar ceramah tadi ni, habis takat gambar balik rumah. Selesai. Macam tadi. Yang tadi sekali lah punya kita tengok boleh sekali je habis. Lepas tu tambah pula kita pun memang kan mudah kan, kita pun tanya mudah kan akad nikah ni, jawab terima akad nikah tu mudah kan, mudah. Tapi ingat, selepas daripada akad nikah tu, tanggungjawab kita untuk didik isteri dengan keluarga itu sebenarnya esok Allah Taala tanya. Bukanlah masalah, bukanlah tak seronok dah. Benda seronok, tak apalah seronoklah. Kita boleh kahwin, kita boleh nikah dengan tunang, dengan perempuan yang kita suka. Dan ni kebanyakan semua orang suka, mana ada tak ada. Payah nak cari. Payah nak cari kata mak ayah yang berkira buat. Payah dah teman-teman. Semuanya cari sendiri. Cari sendiri. Dan tak kira lah mana. Macam tadi ni, seorang kerja di Bukit Kehitam, seorang kerja di Johor. Jumpa lagu mana ni? Katakan, lantak pergi kat mereka. Lah ni macam-macam Facebook. Ada kenal Facebook kan? Kenal ikut Facebook kan? Tengok-tengok muka, boleh rasa berkenan. Mesej. Duk berapa bulan nikah. Kan? Tang akad nikah tu untuk menghalalkan nampak macam mudah, tapi tanggungjawab selepas itu yang kita nak kena pegang, semua itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni peringatan untuk semua kita lah, para suami yang ada. Para suami ya. Tapi tak boleh dengar hak yang tak nikah, kita tahu nikah ni. Tak boleh pula lagu tu.
Jaga. Allah Ta'ala kadang-kadang dia uji mengikut apa benda yang ada pada kita. Allah Ta'ala tak uji macam ni, Allah Ta'ala uji macam tu. Ikut. Tak semua Allah Ta'ala uji macam ni. Jadi kita minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, urusan diri kita, keluarga kita, hidup kita, dunia kita, akhirat kita. Dengan salah satu caranya ialah kita mempermudahkan urusan orang lain. Kita permudahkan urusan orang lain, Allah Ta'ala akan mempermudahkan juga pula urusan kita, InsyaAllah. Baik. Kemudian habis kita keterangan kebenaran sabda Rasulullah SAW ini dapat kita lihat dari keadaan masyarakat hari ini. Tadi saya dah cerita sebuah sikit hak realiti masyarakat kita pada hari ini. Kita tengok supaya kita boleh relate. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, bukan hanya semata-mata ada yang ada dalam kitab tu, tapi kita nak menterjemahkan apa yang ada dalam kitab tu dalam realiti kehidupan kita ini. Lebih-lebih lagi realiti kehidupan kita sendirilah. Bukan kita nak tengok orang, lebih pada diri kita sendiri. Kalau kita tengok kehidupan orang lain, kita nak jadikan ia sebagai satu pengajaran. Bukan kita nak kata, bukan kita nak maki, jangan kita duk mengumpat, tak. Bukan macam tu. Itu masalah yang ada hari ini. Kata macam-macam, sebakui katakan sebakui selori sekontena, beberapa kontena. Rupa-rupanya dapat tahu kata berita ni tak sahih. Sebenarnya macam ni, bukan macam tu. Hak yang dia faham, yang dia tahu. Jenuh minta maaf balik. Ni hak yang baru ni, tapi senyap lah ni. Da'i lah hak yang baru ni hak kata tu. Tak jatuh hukum lagi pun mahkamah. Kan? Kita hukum dulu dah. Macam mana kalau kata keluar esok ni mahkamah jatuh hukum bahawa semua laporan itu adalah palsu ataupun tak lekat ke apa guna ke? Macam mana kita nak minta maaf kat dia balik? Bukanlah masuk kita macam saya kata macam ni, bukanlah masuk kata kita sokong dia ataupun kita do defend ataupun kita do dia dah. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan orang lain macam kita ni tak ada salah, macam kita hukum orang itu berdosa, macam kita ni tak ada dosa. Itu kita nak kena ingat balik. Lebih baik tak kata apa-apa, lebih selamat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Biar Allah Ta'ala lah yang menentukan. Biar hukum, kalau di dunia ni hukum yang menentukan dia salah ataupun mudah-mudahan apa yang berlaku, yang dizalimi akan diadili dengan seadil-adilnya, sama ada dia ataupun yang mangsa. Selesai macam tu. Tengok komen tu, Masya Allah, kata tak sayang mulut, tak sayang diri kau ni. Duk kata tak tahu hala ni. Baik. Ada golongan yang sesuka hatinya sahaja memukul orang lain dengan cambuk. Suka hati sebab dia ada kuasa. Dia tahu kata orang tak boleh balik, dia pun dengan sedapnya, dengan seronoknya, orang pun tak boleh buat apa kat dia. Mereka bertindak dengan hukum rimba, walaupun ada hukum yang telah ditentukan, tapi tak guna hukum tu. Hukum dia apa yang ada pada tangan aku. Cerita Piramli awal gini cerita kan, macam mana mufti ke apa, qadi ke mufti, musang berjanggut. Apa susah, apa undang-undang kita yang bikin lagu tu. Lebih kurang lagu tu lah, saya pun tak tahu ada ayat dia lagu mana. Tentang balik tengok balik kan. Apa undang-undang kita yang bikin? Hukum rimba. Hukum ikut sedap kita. Ikut sedap dia. Ikut sedap orang yang mempunyai kuasa tersebut. Dan banyak perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya kalau mahu dikatakan berpakaian pun boleh, kerana kalau mahu dikatakan tak berpakaian pun boleh kan guna ni. Maksudnya tak apa kita baca tu. Maksudnya kalau mahu dikatakan berpakaian pun boleh, kerana masih ada secarik kain di atas badannya. Dan kalau mahu dikatakan bertelanjang pun boleh. Dan kadang-kadang hak yang jenis macam ni lebih mahal daripada hak yang tutup habis seluruh badan tu. Kan? Tutup sikit lah, tapi mahal nak apa? Dia tengok brand pula.
Yang cat ayam tu murah sikit, cat gajah mahal sikit lah. Kerana walaupun berkaian tapi hanya cari kain sahaja dan anggota tubuh yang lain semua terbuka, tutup hak wajib-wajib ni, maka samalah dengan bertelanjang. Ataupun dia berpakaian dengan pakaian yang sangat nipis sehingga memperlihatkan warna kulit dan menampakkan bentuk awal. Oh, pakaian perempuan ada banyak di pasaran tu. Banyak perempuan, lelaki sikit lah. Macam-macam jenis. Jadi kena pandai memilih. Jangan sampai kita jadi macam mana yang Nabi sebut di dalam hadis ini, riwayat Muslim, hadis sahih. Kemudian berjalan sambil berlenggang-lenggok dengan sanggul yang besar seperti ponok unta. Ini kena ingat. Lebih-lebih orang perempuan kena ingat. Itu yang pentingnya mengaji ini. Kalau kita tak tahu, rupanya salah, rupanya tak boleh buat, rupanya Allah Ta'ala larang. Jangan suka-suka hati. Sebab kita besok akan mati dan kita akan berada kekal di akhirat sana selama-lamanya. Tak padan kita nak hidup cari kesenangan, kesedapan, keseronokan, kegembiraan yang melampau-lampau dunia ini, lalu kita menggadaikan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat. Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, walaupun semerbak harum syurga itu telah tercium dari jarak perjalanan 500. Ada sebut, ada, tak perasan. Jarak perjalanan 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Mudah-mudahan kita semua yang ada, termasuk keluarga kita, sanak saudara kita, kaum kerabat yang ada, yang kenal dengan kita, semuanya kita nak bawa pergi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mencium bau syurga yang baunya boleh dicium daripada 500 tahun perjalanan jauhnya. Wallahu alam. Takkan itu dululah kita sampaikan. Okey, baik, lebih kuranglah 10 minit juga, lebih sikit. Jadi wallahu alam. Alhamdulillah, dua hadis, insya-Allah minggu depan tidak ada permintaan, kita sambung lagi hadis yang ke-16, hadis yang ke-17. Jadi lebih kurang tu wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.